Ya, kalau diberitakan tadi, pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan masih lagi dibuka untuk anda yang ingin mendapatkan vaksin tersebut secara sukarela. Kita harapkan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita boleh mencapai tahap imuniti kelompok. Ya, betul. Apapun terdapat pelbagai spekulasi dan juga kabar angin yang tidak betul di luar sana mengenai COVID-19 ataupun vaksin COVID-19 ini. Jadi apa pun sebenarnya, Ismail, kita nak bercerita mengenai suntikan vaksin selamat. Hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita melalui Skype, Dr. Muhammad Hanif bin Zailani, Ketua Sektor Penyakit Cegahan Vaksin Bahagian Kawalan Penyakit. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, mungkin kita boleh mulakan mukadimah untuk perbincangan kita tentang vaksinisasi COVID-19 ini. Sudah pastinya program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ini adalah untuk kita mencapai imuniti kelompok. Namun dalam kita melihat kepada bagaimana vaksin ini berfungsi, bagaimanakah vaksinasi ini akan mempercepatkan tujuan kita mencapai imuniti kelompok dan juga hasrat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Doktor? Ya, terima kasih Ismail, Syafiqah. Selamat pagi semua. Terima kasihlah jemput saya pada pagi ini. Jadi, kita tengok, saya petik daripada buku program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 Februari lalu. Yang Amat Berhormat ada menyatakan bahawa strategi utama program imunisasi kebangsaan ini adalah kita nak sebelumnya kita nak bagi vaksin tu seramai yang mungkin dalam tempoh yang singkatlah. Itu dia punya strategi utama ni lah. Jadi bila ramai boleh diberikan vaksin dalam tempoh yang singkat, kita harapkan imuniti berkelompok tu akan tercapai lah. Jadi untuk kita capai perkara tersebut, sebenarnya kita ada 3 strategi lah vaksinasi ini. Yang pertama sekali, kita nak lindungi barisan hadapan kita ni yang terdiri pada anggota barisan hadapan kesihatan, tugas-tugas kesihatan di hospital, di klinik, tak kiralah hospital swasta ataupun kerajaan, dan juga sektor-sektor keselamatan, polis, bomba dan juga pertahanan angkatan tentera. Kita bagi pertahanan mereka sebab mereka ni adalah sebenarnya tunjang kepada negara lah. Kalau misal kata mereka ini tidak dilindungi, maka terbimbang sektor-sektor tunjang ni akan tidak berfungsi dengan optima dan terganggu dan sebagainya. Jadi bila kita melindungi mereka ni, makna kita melindungi rakyat yang lain jugalah. Itu strategi utama kita ni. Dan sekarang ni semacam tadi ada data tadi kan, mengatakan 480,000 telah mendapat suntikan. Itu semuanya adalah di kalangan frontliner kita ni atau barisan hadapan. Ya. Dan kalau kita tengok data tu sebenarnya dah hampir 90% daripada anggota barisan hadapan kita telah disuntikan. Dan insya-Allah dalam masa terdekat ni kita boleh berilah semua 100% daripada anggota barisan hadapan kita dapat disuntik. Itu strategi yang pertama. Yang keduanya ialah kita nak melindungi golongan yang rentan. Bila rentan ni, mereka ni mudah mendapat jangkitan COVID-19 lah. Dan dalam masa yang sama, bila mereka ni mudah mendapat jangkitan, mereka ni juga adalah bila mendapat jangkitan ni mudah mendapat komplikasi, seperti mungkin dia memerlukan bantuan alat pernafasan, rawatan ICU, dan juga berisiko tinggi untuk nampak kematian lah. Siapakah golongan ini? Pertama sekali yang golongan warga emas lah, yang berumur 60 tahun ke atas lah dalam kes di Malaysia ni. Ya. Memandangkan kalau kita tengok daripada data-data kita, 70% lebih daripada kematian berlaku ni adalah kalangan golongan warga emas ni lah, yang 60 tahun ke atas. Yang golongan kedua ialah mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dan dalam data kita pun lebih daripada 80% kematian ni sekurang-kurangnya ada penyakit-penyakit satu ataupun lebih daripada satu penyakit kronik ni. Termasuklah darah tinggi, kecil manis, penyakit jantung dan sebagainya. Jadi mereka ni perlu dilindungi supaya hospital kita ni dapat berfungsi dengan baik. Jika ramai kes-kes yang teruk ni yang perlu kemasukan ke ward, perlu dirawat di ICU dan sebagainya, sudah tentulah hospital kita ni tak dapat dia berfungsi, dia tak boleh
berfungsi dengan cara optimal lah. Yang ketiganya, bila golongan kedua-dua ni yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan ni, barulah kita pergi kepada golongan yang lain lah. Bila kita dah lindungi yang tadi kan, yang pertama tadi itu, baru kita pergi kepada tujuan kita adalah melindungi golongan yang lain, dewasa lain, sehinggalah kita dapat capai imuniti berkelompok 70 hingga 80% daripada penduduk Malaysia ni dilindungi lah. Itu saja kita daripada program imunisasi ini. Apabila ketiga-tiga strategi ini dijalankan, insya-Allah bila seramai mungkin dapat diberi vaksin, maka imuniti berkelompok itu akan dicapai, dan insya-Allah pandemik ini akan terkawal, dan insya-Allah kita akan kembali pada normal lah. Jadi itulah. Baik doktor, boleh terangkan kepada kita bagaimana sebenarnya vaksin 2 dos ini bertindak untuk memberi perlindungan kepada manusia? Bagaimana kita tahu vaksin ini sebenarnya dia terdiri daripada antigen lah. Antigen yang dalam vaksin ni, apabila dia masuki tubuh manusia, dia akan merangsang sistem imuniti badan manusia ni dan menghasilkan antibody. Itu prinsip vaksin lah, dan antibody inilah yang akan melawan jangkitan COVID-19 ni apabila kita terdedah kepada virus tersebut. Dan untuk vaksin COVID-19 ni kebanyakan adalah memerlukan 2 dos. Adalah vaksin-vaksin yang memerlukan 1 dos, tapi perkara ini masih dalam peringkat kajian dan belum lagi didaftarkan lah untuk kegunaan. Jadi kenapa ia memerlukan 2 dos? Sebab pembentukan antibody ini sebenarnya dia untuk yang pertama, dos pertama tu, ini saya cerita berkenaan dengan vaksin yang sedang kita gunakan lah, vaksin Pfizer ni. Dia tidak terus apabila diberi suntikan, bukan serta-merta antibody itu akan terbentuk dengan cukup dan seterusnya dapat melawan jangkitannya, memerlukan masa lah. Dan selepas 2 minggu barulah dia memberi perlindungan, sekurang-kurangnya lah 2 minggu macam tu, baru dia memberi perlindungan kepada mereka yang disuntik tu daripada penyakit lah, banyak 50% perlindungan macam tu. Dan dia akan meningkat lah, dan lama-kelamaan disebabkan antibody yang terbentuk tadi kan, tapi lama-kelamaan antibody ini akan menurun. Sebab itulah ia memerlukan dos kedua supaya antibody yang terbentuk semasa diberikan dos yang pertama itu kembali naik dan seterusnya tinggilah. Yang kita panggil booster dose lah. Dan untuk vaksin yang kita pakai sekarang ni, vaksin Comirnaty ini ataupun keluaran Pfizer ini, selepas 1 minggu, selepas suntikan kedua lah, baru dia boleh mencapai perlindungan sebanyak 90%. Kalau kita tak beri dos kedua ni, dia tak mencapai perlindungan sehingga 90%, malah dia akan berkurangan. Sebab itulah vaksin ini memerlukan 2 dos. Ya, amat jelas penerangan oleh doktor ketika ini. Walaupun capaian visualnya kurang memuaskan, tetapi capaian audionya itu berjaya untuk kita dengari dan kita fahami satu persatu apa diperjelaskan oleh doktor seketika tadi. Cumanya apabila kita nak bercerita tentang persoalan pematuhan kepada SOP, sudah pasti kita masih lagi perlu untuk memakai pelitup separuh muka, penjarakan fizikal, pastikan mengurangkan tempat-tempat yang sempit dan juga sesak. Maka dalam hal ini, walaupun program imunisasi kebangsaan sudah pun mula untuk digerakkan secara total dan juga secara sepenuhnya, namun apabila kita sudah pun mencapai satu tahap peratusan untuk program imunisasi ini, apakah SOP asas dalam norma baharu untuk COVID-19 ini masih terus dipatuhi walaupun sebahagian daripada rakyat Malaysia sudah pun divaksin untuk COVID-19, doktor? Perkara ini belum diputuskan lagi sebenarnya. Apakah SOP yang akan dikenakan setelah peratusan tertentu rakyat Malaysia diberikan vaksin. Tapi buat masa ini SOP dia masih lagi seperti biasa, tidak boleh melintas negeri, ada kuarantin, perlukan swab dalam keadaan tertentu dan sebagainya lah. Ini memandangkan macam saya terangkan tadi itu, vaksin ini bukan bertindak terus. Lepas kita mendapat vaksin terus kita dilindungi, dia mengambil masa, malah diperlukan dos kedua. Dan walaupun kita telah dilindungi, orang yang diberi vaksin itu telah
dilindungi, tetapi dia juga boleh sebenarnya masih bersiko untuk menjangkiti orang lain. Sebab ramai lagi yang belum diberi vaksin di luar sana tu. Kita masih lagi apa tadi itu 482,000. Itu pun kebanyakan di kalangan Barisan Hadapan. Makna majoriti masih lagi belum diberikan vaksin. Jadi mereka yang telah diberikan vaksin ini, walaupun mereka dah dilindungi, apabila dia keluar, dia masih perlu mengikuti SOP yang ditetapkan. Kerana yang lain tu masih lagi terdedah kepada jangkitan COVID-19. Jadi mungkin nanti apabila sudah ramai yang diberi vaksin, kemungkinan SOP itu akan disemak kembali, itu terpulang kepada keputusan kerajaan lah. Jadi buat masa ini masih lagi belum lagi diputuskan. Baik Dr. Jika kita lihat semalam jumlah pendaftaran untuk pengambilan vaksin ialah sebanyak 6,336,805 ataupun hanya 26.12% sahaja. Jadi bagi pandangan doktor sendiri, bagaimana ataupun sejauh manakah sebenarnya kesedaran masyarakat tentang kebaikan dan juga manfaat vaksin ini? Ya, sebenarnya 25% ni daripada penduduk dewasa, 26% ni sebenarnya daripada bilangan penduduk dewasa. Sebab target kita adalah untuk golongan dewasa kan. Sebenarnya ialah walaupun ni pada peringkat awal kan, saya rasa dia baik jugalah, tapi perlu ditingkatkan lagi insya-Allah. Jadi kalau kita tengok sebenarnya KKM pernah membuat tinjauan pada akhir Disember berkenaan dengan penerimaan orang ramai berkenaan dengan vaksin ini. Pada masa itu 67% lah yang ada masalah untuk menerima vaksin. Tapi sejak akhir ini kita tengok penerimaan orang ramai itu semakin meningkat dah, malah untuk program vaksinasi ini, walaupun sekarang ni kita pada fasa pertama. Fasa pertama ni khusus, seperti yang saya cakap tadi, khusus kepada anggota Barisan Hadapan. Anggota Barisan Hadapan. Ada ramai yang dah minta kan, walaupun mereka ni bukan Barisan Hadapan, yang memohon untuk diberi akses awal ataupun diberi suntikan awal untuk vaksin ini. Jadi kita nampak penerimaan itu semakin meningkat. Dan ada juga yang pada mula-mulanya menolak vaksin kan, tetapi akhirnya dia menukar fikiran untuk menerima vaksin. Jadi insya-Allah walaupun sekarang baru 26%, tapi kerajaan akan berusaha lah, sebab yang ni sebenarnya yang 25% inilah melalui Mas Sejahtera kan, sebab selepas ni kerajaan akan membanyakkan pilihan kaedah macam mana nak mendaftar. Mungkin pergi ke kawasan-kawasan pendalaman, mendapatkan pendaftaran daripada mereka yang tak boleh mendaftar melalui Sejahtera. Jadi selepas ni insya-Allah lah pendaftaran itu akan meningkat lah. Harapkan. Satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih doktor. Walaupun capaian visualnya itu kurang memuaskan, kami amat memahami. Namun terima kasih atas untuk penjelasan yang cukup sempurna dan juga lengkap tentang vaksinisasi dan juga program imunisasi kebangsaan. Itu dia Dr. Muhammad Hanif Zailani, Ketua Sektor Penyakit Cegahan Vaksin Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang paling penting pada anda